Apapun, topik ini saya telah ringkaskan supaya dalam masa yang singkat ini saya akan dapat juga menghabiskan kandungan yang sepatutnya saya sampaikan. Untuk itu, saya mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada inventor-inventor ke sesi live malam dan juga kepada sahabat-sahabat di hadapan saya yang saya rasa 90% daripadanya saya masih belum kenal. Saya juga nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mara kerana menjemput saya untuk sesi kedua. Topik hari ini saya simpelkan atau saya mudahkan. Kalau kita tengok di website, di Facebook, dia agak panjang. Jadi saya mudahkan invention and failure. Jadi saya boleh cover skop yang lebih luas. Saya boleh cover skop yang lebih luas. Jadi sebelum tu saya ingin bawakan satu quotation. Quotation yang hebat pada tahun 2017. Seorang profesor daripada Harvard Business School, dia bagi tahu kita bahawa 30,000 consumer produk dilahirkan ataupun hasil inovasi daripada inventor dizahirkan di pasaran. Tetapi malangnya hanya 80% saja yang berjaya dikomersialkan. Jadi kalau kita tengok kadar pengkomersialan produk-produk yang telah siap, bukan produk yang tak siap, produk yang telah siap sebenarnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan kajian kedua pula memberitahu kita 20% daripada produk yang berjaya dikomersialkan, 20% daripada produk yang berjaya dikomersialkan, 90% daripadanya gagal dalam tempoh 5 tahun. Jadi ini membawa maksud hanya 5% daripada produk pengkomersialan yang berjaya dikomersialkan dan diterima pasaran. Kadar ini sebenarnya adalah sangat sedikit. Jadi untuk itu saya cuba bawa topik kali ini kerana saya nampak topik ini sangat penting kerana pengkomersialan, innovation melibatkan bajet yang juga saya rasa sedikit juga besar, bajet yang selalunya juga besar. Dan sekiranya pengkomersialan ataupun inovasi kita gagal dikomersialkan, maka apa yang berlaku adalah kerugian yang amat banyak, bukan hanya dari segi kewangan, tapi juga dari segi masa yang kita luangkan untuk mencipta produk yang kita anggap dan kita harap boleh dikomersialkan. Untuk itu saya kongsikan dulu, kalau sebelum ini saya pernah terangkan tentang TRL, Technology Level Readiness, dan saya terangkan di level 1. Level 1 hingga ke level 9. Level 1 saya perjelaskan semula untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru pertama kali tahu tentang sesi saya, tak mengikuti sesi yang lepas. Jadi saya buat fast track review apa itu TRL, Technology Level Readiness adalah satu kaedah untuk mengukur inovasi ataupun tahap ketersediaan produk oleh NASA yang dibina pada tahun 1970-an. Ketika itu NASA banyak buat space exploration. Jadi banyaklah inventor, banyaklah projek yang dibangunkan. Jadi untuk itu sebagai project director ataupun project manager, NASA ni dia nak pantau inovasi dan tahap ketersediaan produk. Jadi dia bangunkan satu metod ataupun model yang dipanggil TRL. Jadi TRL 1 adalah tahap basic research. Maksudnya inventor di tahap 1 dia belum zahirkan apa-apa produk, dia hanya buat kajian saja. Dan tahap 9 adalah kita panggil tahap FSO ataupun full scale operation, di mana di tahap 9 produk telah siap dan juga sedia untuk dikomersialkan. Jadi hari ini untuk topik kenapa inovasi gagal, saya ingin bawa sahabat-sahabat ke tahap 1. Tahap 1 dulu. Jadi tahap 1 yang saya maksudkan adalah tahap research. Saya ingin kongsikan juga research, research 15 tahun terkemudian, research sepanjang 15 tahun ataupun kajian sepanjang 15 tahun di tahap 1 yang mengkaji kenapa inovasi gagal. Gagal tidak bermaksud gagal dibina atau gagal dibuat, gagal juga bermaksud gagal dikomersialkan di dalam jangka waktu yang ditetapkan. Jadi untuk itu ini adalah 150 research journal hasil. Ini adalah hasil daripada 150 research journal yang membawa kepada 59 hasil dapatan yang memberitahu kita kenapa inovasi gagal. Jadi saya sendiri pakai TRL apabila saya buat topik. Saya nak sampaikan topik tentang pengkomersialan, kenapa pengkomersialan gagal. Saya juga merujuk kembali ke tahap 1. Saya tengok research akademik, research scholar dan juga research journal untuk saya kenal pasti
untuk saya dapat tahu adakah kajian telah dibuat. Seandainya ada kajian yang telah dibuat, maka kita boleh dapat sedikit shortcut lah maksudnya. Kita dapat sedikit shortcut dapatan, sebab kajian ini dibuat bukan tanpa mengambil kira variable yang tidak ada. Maksudnya kajian ini dibuat oleh profesor-profesor, oleh PhD scholar untuk memberi sumbangan mereka kepada industri. Jadi inilah hasil daripada dapatan 59 sebab kenapa inovasi gagal dihasilkan dan gagal dikomersialkan. Jadi slide-slide pembentangan ni bagi yang mungkin sahabat-sahabat di dunia maya ingin dapatkan slide perkongsian, mungkin boleh kontak saya atau juga boleh kontak wakil-wakil di Mara, dan juga boleh dapat di Facebook saya nanti. Jadi daripada hasil dapatan 59 sebab kenapa inovasi gagal ni, saya telah kategorikan dia kepada 5 sebab utama, supaya kita lebih mudah nampak dan lebih jelas kita berada di skop mana ataupun dari sudut pandang mana kita menilai inovasi supaya dia tidak gagal. So ini adalah 5 kategori hasil daripada 59 hasil dapatan. Pertama, dari segi strategi. Inovasi gagal dari segi strategi. Contohnya, kita bangunkan inovasi dalam organisasi, tetapi inovasi yang dibangunkan tidak berlandaskan visi dan misi organisasi. Maksudnya kita bangunkan sesuatu yang bukan core business dalam organisasi kita, maka inovasi yang kita bangunkan ini nanti mungkin tidak mendapat tempat ataupun tidak digunakan oleh organisasi yang kita bangunkan. Itu dari segi strategi. Kita tengok juga case study yang lepas. Kita tengok case study Kodak. Kodak sebenarnya, kalau kita tengok dalam revolusi kamera digital, Kodak sebenarnya adalah perintis ataupun syarikat pertama yang menemukan teknik image digital. Tetapi malangnya dari segi strategi, Kodak lebih memfokuskan hanya pada filem dan tak mau venture kepada new invention. Jadi dari segi strategi, kononnya pada waktu itu mereka kata teknologi inovasi ini tak boleh diterima oleh pasaran dan akan mengganggu perniagaan yang sedia ada. Tapi akhirnya hari ini kita tengok pendapat itu tidak tepat, dan hari ini kita tengok kamera digital lah yang mendominasi pasaran. Itu dari segi strategi. Kedua, dari segi proses. Proses yang saya masukkan apabila kita lihat inovasi, kita ingin menginovasikan produk, kita tidak boleh hanya memandang dari sudut produk itu saja. Sebelum ini juga di sesi yang lepas saya ada kongsikan tentang IRL ataupun Innovation Readiness Level. Di dalam IRL model saya ada tunjukkan 3 stage yang utama. Stage pertama adalah pembangunan produk. Stage kedua adalah model untuk kita niagakan produk yang kita bangunkan. Dan stage ketiga adalah teknik pengkomersialan, dan salah satu tekniknya adalah market adoption dan marketing, branding dan sales. Jadi kalau kita hanya melihat inovasi, kalau kita melihat produk inovasi hanya dari sudut produk, maka kita akan gagal. Kerana kita tengok pada tahun 1941 kalau tak silap saya, tahun yang agak sedikit lah, tak boleh nak lekat dalam kepala, banyak sangat perkara nak ingat. Jadi kita tengok sejarah Xerox dengan model dia 941 model. Xerox model 941 ni dicipta dengan begitu hebat sekali. Dia menukar konsep daripada menggunakan chemical, membuat salinan menggunakan chemical kepada menggunakan elektrik. Sekarang kalau kita tengok scan image menggunakan elektrik, dia boleh buat kopi. Tapi pada model 941 ni apabila dizahirkan keluar, Xerox cuba untuk pasarkan dan cari partner untuk menyiagakan ataupun untuk memasarkan Xerox. Tapi malangnya ada jumpa dengan GE cakap tak mau. Jumpa dengan Kodak cakap tak mau. Jumpa dengan IBM juga tidak mau. Jadi inventor, bayangkan kalau kita inventor pada Xerox, kita dah bangunkan produk yang hebat, yang kita nampak ada nilai pasaran, tapi pasaran tak nak terima. Even the gigantic organisation waktu tu yang ada juga tak mau terima. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah apabila produk Xerox dihasilkan, inventor tidak melihat dari stage yang kedua, dari stage bagaimana produk ini perlu dan boleh dipasarkan. Kerana mesin yang dibangunkan pada waktu itu adalah sangat mahal. Jadi bila berada di stage 2, produk ini di-refine balik dan dibina business modelnya. Dibina business modelnya daripada jual kepada pelanggan kepada sewaan ataupun leasing konsep. Dengan leasing konsep, produk ini dapat dimiliki dengan harga yang mampu milik.
sebab kita bayar pay per use. Dan untuk jadi lebih baik, waktu itu kita tengok Xerox, apa yang Xerox buat. Xerox bagi percuma, ini kita panggil market adoption technique, supaya orang boleh terima produk kita di stage 3. Okay? Jadi supaya orang boleh terima produk kita dengan teknik di stage 3, produk gunakan pay per copy. Sekarang ni kita terkenal dengan pay per use. Okay? Bayar, guna, baru bayar. Tapi pada itu model ni sebenarnya dah lama. Pada tahun 1950-an lagi model ni dah ada, tapi nama dia pay per copy. Maksudnya apabila kita pakai, baru dia bayar. Dan Xerox perkenalkan insentif kepada user. Xerox bagi tahu selepas 2000 kopi baru dikenakan bayaran. Jadi kita tengok mesin yang mahal dan tidak boleh dimiliki ni, tak mampu milik tadi, mampu dimiliki dengan model sewaan. Okay? Kemudian teknik untuk adopt supaya market boleh terima pakai, dia mudahkan dan murahkan. Jadi dia mudahkan dan murahkan, maksudnya dia mudahkan, siapa nak pakai, boleh pakai 2000 pertama kopi percuma dia. 2000 pertama. Jadi waktu itu, kalau kita tengok senario masyarakat waktu itu, organisasi hanya membuat salinan. Susah juga nak translate daripada kopi ke salinan, ni hilang sikit ayatnya kadang-kadang. Jadi industri cuba membuat salinan waktu itu hanya pada kadar 15 hingga 20 kopi saja sehari. Jadi bayangkan untuk kita nak push market buat salinan lebih kepada 2000 ni adalah sesuatu yang kita rasa macam sangat challenging. Tetapi Xerox telah buat market study. Okay, maksud dia dah test dengan beberapa organisasi pilot, dia tengok model ni berjaya. Dan untuk meyakinkan pelanggan untuk mereka adopt produk Xerox, apa yang Xerox buat adalah dia bagi guarantee. Xerox bagi guarantee, dia cakap dia bagi guarantee selama 15 hari, pakai dulu, kalau tak suka tak apa, kami akan datang ambil. Jadi kita nampak ketiga-tiga proses berlaku di stage pertama, kedua dan ketiga. Sebab tu saya bagi tahu proses selalunya menyebabkan inovasi gagal. Sebab apa? Kita hanya memandang proses pembangunan produk sebagai pembangunan produk itu saja, tetapi kita tidak melihat di stage 2 model untuk diniagakan, dan kita tidak lihat di stage 3 bagaimana produk ini boleh diterima oleh pasaran ataupun golongan sasar. So inilah kebanyakannya kegagalan dari segi proses. Dari segi organisasi, dari segi organisasi saya telah perjelaskan tadi. Di waktu awal saya bagi tahu, apabila kita membangunkan sesuatu inovasi yang kita bangunkan perlulah memberi impak pada organisasi di mana kita berada, kecuali inovasi yang kita buat adalah untuk consumer market ataupun untuk dipasarkan. Seandainya inovasi yang kita ingin bangunkan ini kita ingin bangunkan untuk organisasi, makanya inovasi ini perlulah mengikut core business pada organisation. Okay? Inovasi yang kita bangunkan perlulah menurut vision dan juga mission syarikat. Jadi bila kita draw down daripada misi, dan kita akan dapat nanti fokus di dalam organisasi. Dan setiap fokus organisasi mempunyai objektif masing-masing. Di bawah objektif fokus setiap organisasi, departmen dan juga unit akan adalah aktiviti. Maka inovasi ini yang kita bangunkan berlandaskan aktiviti yang dijalankan di setiap departmen dan unit. Jadi apabila kita boleh bangunkan produk yang memang akan dipakai oleh departmen, unit dan juga fokus kepada visi-misi syarikat, maka inovasi yang kita hasilkan boleh diguna pakai. Okay, sebelum tu saya juga nak terangkan bila saya masukkan tentang organisasi yang boleh diterima, bukan hanya boleh dijual. Okay, sekiranya organisasi yang kita bangunkan diterima, dipakai. Contohnya dalam konteks MARA, saya pernah bantu organisasi di MRSM. Jadi para pelajar yang cipta kad mengganti duit untuk daripada nak check in ke MRSM hinggalah queue beli makanan dan juga check in ke bilik hanya menggunakan kad. Inovasi ini dibangunkan di satu MRSM, tetapi inovasi yang sama boleh diguna pakai di MRSM yang lain. Jadi ini maksud saya telah dikomersialkan. Kita tak boleh hanya melihat pengkomersialan dari hanya sudut wang ringgit. Jelas Okey, yang keempat adalah dari sudut pasaran. Okay, dari sudut pasaran. Dan kita akan tengok dari sudut pasaran dan juga dari sudut produk di dalam sesi yang seterusnya. Kerana dari sudut pasaran dan produk ini saya akan kupaskan dengan lebih sedikit mendalam. Jadi ini adalah 5 perkara hasil daripada 150 kajian akademik selama 15 tahun yang telah saya kategorikan kepada 5 kategori supaya kita nampak ataupun inventor akan nampak dengan lebih jelas
kita akan peka kepada 5 area ini supaya apabila kita buat inovasi, kita tengok adakah kita telah go through kelima-lima kategori ataupun focus area. Okey, untuk market dan produk dan pasaran, saya akan bawa sahabat-sahabat kepada 8 sebab yang utama. Daripada yang banyak tadi, saya kategorikan kepada 5, dan daripada 2 yang terakhir, market dan produk, ini adalah 8 perkara yang menyebabkan inovasi gagal dan kebanyakannya berlaku di sini. Jadi sebab tu saya buat special highlight kenapa berlaku di sini. Okey, yang pertama apabila kita bangunkan inovasi, biasa saya jumpa, saya lihat dekat mana-mana organisasi yang saya pergi, selalunya organisasi ini hanya difokuskan kepada inventor saja. So ini salah satu konsep pembangunan inovasi yang saya panggil kurang upaya. Bukan OKU, maksudnya inovasi ini kurang upaya. Kenapa? Kerana sudut pandang yang terlalu jumut hanya pada produk. Dia nampak hanya pada produk. Sebelum ini juga dalam sesi yang lepas saya ada terangkan tentang the sweet spot of innovation. Saya terangkan, saya bagi tahu bila kita nak buat inovasi, kita kena tengok 3 aspek. Dari segi feasible, dari segi desirable, dan kita tengok juga dari segi produk itu sendiri. Okey. Jadi bila kita nak tengok dari 3 aspek, kita kena ada 3 peranan di dalam membina inovasi. Pertama, kalau kita tengok HBR daripada Harvard Business Review dan juga majalah Forbes, satu artikel dikeluarkan, dia bagi tahu bila kita nak buat inovasi, kena ada sekurang-kurangnya. Nak buat inovasi bukan nak komersialkan. Bila kita nak buat inovasi, sekurang-kurangnya kita kena ada 3 peranan utama. Pertama, the hipster. Hipster ni orang yang nampak pasaran dan faham tentang consumer. Dia tahu tentang consumer need. Kedua, the hacker. Hacker ni adalah subject matter expert. Orang yang faham tentang produk. Dia tahu A to Z tentang produk. Dia memang expert in produk, tapi dia tidak expert dalam pelanggan. Sebab tu kita memerlukan the hipster. Dan yang terakhir, kita perlukan the hustler. Orang yang tahu tentang market dan juga bagaimana nak buat duit. So 3 peranan ni adalah 3 perspektif. Ada orang cakap saya ada 3-4 orang ni, dan 3-3 pun adalah the hacker, yang membangunkan produk innovator. Tak apa, ini bukan tentang orang. Saya beritahu ini tentang peranan ataupun point of view. Dari mana sudut pandang kita melihat apabila kita ingin membangunkan inovasi. Jadi saya ulang sekali lagi, perkara pertama yang menyebabkan inovasi gagal dari segi faktor market dan juga produk adalah pasukan yang membangunkan inovasi itu sendiri tidak mempunyai sudut pandang yang cukup, tidak melihat dari aspek yang betul, hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Sebab tu juga kalau kita merujuk kepada IRL, Innovation Level Readiness, terdapat 3 level dalam innovation. Ketiga-tiga perkara ni, tiga-tiga karakter ataupun ketiga-tiga individu yang mainkan peranan sebagai hipster, hacker dan juga hustler, perlu berada di awal pembangunan produk. Supaya perspektif sebelum produk dibangunkan lebih baik. Kedua, faktor yang menyebabkan inovasi gagal adalah dari segi pengurusan projek. Kebanyakan inventor yang membangunkan projek inovasi hanya melihat inovasi sebagai membangunkan inovasi ataupun mereka cipta. Inovasi perlulah dilihat sebagai projek. Apabila kita melihat inovasi sebagai projek yang kita bangunkan, maka akan wujudlah 3 perkara penting. Pertama, dari segi skop pembangunan projek. Skop pembangunan inovasi itu sendiri. Kalau kita nak bangunkan produk, skop apakah yang kita nak bangunkan, dan skop itu mesti jelas. Kedua, dari skop jangka masa, time frame untuk dibangunkan. Kalau kita kata nak bangunkan satu produk selama 6 bulan, maka 6 bulan lah. Kita tak boleh ambil jadikan dia setahun. Dan yang terakhir dari sudut kos. Kos untuk membangunkan inovasi mengikut skop dan masa yang telah ditetapkan. Saya bagi contoh yang sangat mudah. Sekiranya saya nak bangunkan satu produk handphone macam ni, dan saya nak bangunkan pula inovasi, saya nak keluarkan hologram. Jadi bila saya nak tunjuk produk pada customer, saya hanya klik dan keluar hologram. Nampak lebih canggih. Terkeluar gambar dekat sini kan, nampak sangat lebih canggih. Tapi katakanlah Mara sebagai custodian kepada projek, tuan punya pada projek, bagi tahu saya masa yang diberikan adalah 6 bulan, bajet yang diberikan sebanyak 100,000, dan juga skop pembangunan hanyalah hologram. Kita tengok apa yang berlaku. Seandainya di tengah-tengah saya bangunkan projek inovasi ini, Mara bagi tahu saya, selain daripada hologram, apa kata kita tambah satu lagi inovasi yang boleh project image seperti projector. Jadi maksudnya telah ada 2 skop pembangunan. Daripada skop 1 hologram kepada skop 2 projector untuk project image ke dinding ataupun layar-layar widescreen. Jadi apa yang berlaku? Apabila tambah skop, maka masa pembangunan juga akan bertambah.
Dan kos juga akan bertambah. Bila masa bertambah, resources yang digunakan sudah tentu lebih lama. Contohnya gaji untuk 6 bulan kita nak bayar ke setahun. Jadi resources juga akan bertambah. Jika kita tidak melihat pembangunan inovasi sebagai projek, maka kita akan gagal dalam menguruskan inovasi itu sendiri. Dan ini sangat kerap berlaku. Okay? Kerana kita nampak inovasi ini sebagai perkara yang kalau kita dah buat, apa salahnya kita bangunkan features A, B dan C. Sedangkan kita tidak nampak faktor masa dan juga kos. Okay? Sama juga kalau kita ambil senario yang sama dan saya terbalikkan. Saya dibagi masa untuk bangunkan hologram dalam masa 6 bulan. Okay? Bangunkan hologram dan juga bajet 100,000. Tiba-tiba perusahaan marah bagi tahu saya, apa kata kita potong bajet ni kepada 50,000 saja. Jadi bila kita turunkan bajet, maka jangka masa tadi juga kita perlu turunkan. Okay? Dan juga skop produk pun daripada mungkin 2 kepada 1 saja. Kita takkan boleh gunakan bajet yang sama, resources yang sama dengan skop yang berbeza ataupun bajet yang berbeza. Jelas Jadi bila kita nak buat inovasi, tetapkan apakah skop pembangunan, tetapkan berapakah jangka masa yang kita perlu hadkan, dan tetapkan juga berapakah bajet yang kita tetapkan. Dan fokus pada pembangunan itu saja. Okay. Yang ketiga adalah tentang TRL. TRL saya dah menjelaskan di sesi yang lepas. Agak lebih mudah untuk kita faham. Sekiranya sebagai contoh kita nak keluarkan satu inovasi, contohnya kita ambil balik hologram dan juga projektor, paparan kepada dinding dan juga layar putih tadi. Saya nak buat inovasi yang saya nampak sangat hebat, tetapi saya tak pergi kepada TRL 1 hingga 4. 1 hingga 4 adalah di mana kita buat research dan proof of concept, adakah benda itu boleh dibuat. Saya juga tak buat validasi daripada 5 dan 7. Saya tak buat prototype dan juga validasi. Saya terus bangunkan produk. Okay? Saya terus bangunkan produk dan saya terus komersialkan. Maka akan jadilah produk yang gagal. Kalau kita tengok sebelum ni pernah ada satu handphone di pasaran yang meletup, brand X. Saya tak nak bagi tahu brand, tapi saya rasa semua orang tahu. Ada handphone yang meletup. Kenapa? Kerana tidak diuji. Okay? Telah melepasi stage 5 dan 7, tak mengikut tata kelola yang betul. Dan kita tengok juga banyak juga produk yang memang gagal apabila inventor terus keluarkan produk hanya rasa kerana dia boleh buat. Dan dia tak tengok research-research sebelumnya di TRL 1 dan 4. Jadi itulah sangat pentingnya kita memahami TRL, sebab TRL ini akan diguna sebagai pintu-pintu ataupun halangan ataupun sekatan yang kita akan pastikan inventor kita telah lalui pintu 1, pintu 2, pintu ketiga sebelum ke pintu seterusnya. Contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah. Saya bina handphone tadi dengan hologram dan juga projektor. Tapi saya tidak IP kan. Okay. Saya dah bina dengan baik. Di TRL 8 kita cerita tentang standard and compliances. Okay. Jadi di TRL 8 sepatutnya saya telah ikut pematuhan standard industri. Okay. Apa juga standard yang perlu ada untuk mengeluarkan handphone. Dan saya langgar 8 dan saya terus komersialkan. Apa yang berlaku bila produk ni dikomersialkan, orang lain copy produk ni exactly dan buat. Kenapa? Kerana saya tidak patentkan. Saya tidak lalu di TRL 8. Okay. Jadi inovasi ini gagal di persada persaingan. Okay. Dia berjaya dihasilkan, tapi belum tentu boleh diguna pakai dengan baik. Tapi dia juga gagal disebabkan kita tidak ada ownership pada produk. Jadi kita tak dapat protect inovasi yang kita zahirkan ataupun kita cipta. So ini berada di TRL 3 yang sangat penting. Faktor yang keempat adalah tentang business model. Saya telah jelaskan tadi dengan konsep dengan case study daripada Xerox. Kita tahu bagaimana Xerox pada mulanya tidak berjaya dikomersialkan dan akhirnya berjaya dikomersialkan apabila mempunyai model yang jelas. Jadi sebab tu saya bagi tahu, bila kita nak buat reka cipta inovasi, kita perlu nampak di stage 1 produk, stage 2 business model, dan stage ketiga sebagai pengkomersialan dan market adoption. Kita tidak hanya boleh melihat satu sudut pandang saja, kerana ini akan merisikokan inovasi yang kita bina. Okey, satu kes lagi tentang business model, kita boleh tengok tentang Google. Saya percaya semua orang kenal Google, tapi mungkin tak ramai yang tahu tentang sejarahnya. Okay. Kalau kita tengok Google pada awal abad penciptaan Google tak dipanggil Google, dia panggil Backrub nama dia. Backrub. Jadi Google ni hasil daripada anak muda Larry Page dan Sergey Brin, maka terciptalah satu algoritma yang dapat mengindeks carian dengan tepat dan relevan. Itu adalah IP Google yang pertama. Dia dapat mencipta algoritma yang mendapat mengindeks carian yang tepat, yang tepat, cepat
dan juga boleh dirankingkan mengikut apa yang pengguna cari, keyword yang kita masukkan dalam tu. Tetapi kita tengok dari page cuba nak jual background, cuba nak jual algoritma. Dari page jumpa dengan Yahoo, dari page jumpa dengan Amazon, tetapi malangnya ditolak. Okey, yang orang tak mau beli pada waktu tu hanya berharga dalam 300 lebih juta saja. So dia tak nak, dia cakap Amazon dan Google dan Yahoo waktu tu dia cakap dia tak mau terima. Sebab apa? Bukan sebab tak bagus. Okey. Tapi dia tak tahu bagaimana algoritma yang hebat ni boleh ditranslatekan kepada dollar and cents. Bagaimana dia buat duit? Kita mungkin boleh buat cara yang tepat. Pada waktu itu kita tengok model yang berlaku di pasaran, model di Excite dan Yahoo. Mereka tak suka pelanggan terlalu cepat. Sebab Google ni terlalu pantas, carian terlalu tepat. Jadi pasaran waktu tu ataupun Yahoo dan Excite dia nak user stick lama sikit sebab model dia adalah pengiklanan. Jadi pengiklanan kalau cepat sangat orang tak dapat tengok. Jadi iklan itu jadi tidak berkesan. Jadi dia cakap bahaya model ni, dia kata. Pada waktu tu. Jadi pasaran industri tak nampak bagaimana produk ni boleh dipasarkan. Dan Larry Page pada waktu tu juga tidak menunjukkan bagaimana untuk memasarkan. Dia lebih memfokuskan kepada reka cipta yang hebat. Memang hebat, tetapi sebab tu saya cakap di stage 2 kita perlu faham tentang model untuk kita pasarkan produk inovasi kita. Itu tentang business model. Okey, apabila produk telah berjaya dicipta dan dihasilkan, kita dah ada produk ni. Contohnya handphone ni ada hologram dan projektor. Saya cerita tadi kita dah ada produk. Sekarang ni saya nak masuk market. Saya nak masuk market. Inventor yang mencipta produk ni nak masuk pasaran. Dan bila kita nak masuk pasaran, maksudnya kita kena faham bukan lagi business model. Kita kena faham di stage yang ketiga, di stage market adoption dan commercialization. Di stage 3, di stage 3 perkara pertama yang kita kenal pasti adalah match antara supply and demand, ataupun produk dan juga user, ataupun produk dan juga market. Setiap produk mempunyai pasarannya yang tertentu dan cara masuk ke pasaran yang tertentu tidak sama. Kita tak boleh trade produk yang kita cipta untuk masuk pasaran dengan kaedah dan teknik yang sama. Maka produk ciptaan kita akan gagal. Saya bagi contoh. Katakanlah saya bangunkan handphone tadi. Dan dah siap hologram, dah siap juga projektor. Kita tahu sebelum ni Samsung Galaxy Beam ada keluarkan projektor, betul tak? Pernah keluarkan, tapi produk tu dah tak ada lagi di pasaran. Dan hologram bukanlah suatu benda yang baru. Hologram tengok keluar bukanlah satu benda yang baru. Cuma konsep yang ada saya refine dan masukkan dalam handphone. Jadi saya pun pasarkan. Jadi bila saya pasarkan produk inovasi saya kena faham market apakah yang saya masuk. Dalam kategori produk yang telah ada di pasaran, produk ini kita panggil existing market. Kenapa existing market? Kerana user untuk pasaran produk inovasi itu telah sedia ada. Jadi tugas kita apabila kita nak memasarkan kepada pasaran yang telah sedia ada adalah tentang memberi fokus the key differences daripada ciptaan yang kita buat. Apakah beza kita dengan existing player dalam industri? Jadi teknik masuk pasaran tak sama. Di dalam market adoption, perkara yang kelima, terdapat 4 jenis pasaran yang kita ataupun inventor perlu jelas. Pertama, saya panggil new market. Kedua, existing market. Ketiga, resegment market. Dan keempat, clone market. Keempat-empat market ini sebenarnya membawa jenis inovasi yang berlainan. Kita tahu sebelum ni saya ada penjelaskan, kita ada 6 kategori inovasi. Kita ada kategori inovasi R&D, kita ada kategori inovasi kreatif, kita ada kategori inovasi incremental dan juga sustainable. Kita ada kategori inovasi radikal dan kita juga ada kategori inovasi transformational. So ke-6 bentuk inovasi yang kita bangunkan mengikut kategori inovasi ini sebenarnya mempunyai market yang berbeza. Jadi apabila inventor tak faham ataupun terlepas pandang tentang kategori market untuk produk yang tepat, maka produk ini akan gagal dipasarkan. Jadi sebagai inventor kita perlu jelas kategori inovasi yang kita bangunkan dan kategori market apa yang kita masuk. Setelah kita jelas dengan market adoption strategy, barulah kita mula tengok, pandang dan lihat dari segi pemasaran, penjenamaan dan juga jualan. Selalu berlaku apabila inventor mencipta produk, dia terus pandang bagaimana nak jual. So ini konsep yang sangat salah. Ini konsep yang sangat salah. Sebab apa? Dia tidak pun faham model apa yang perlu diguna pakai, market mana yang sepatutnya dia masuk, dan teknik apakah yang lebih bersesuaian. Setelah kita faham model apakah yang patut kita gunakan,
market manakah yang kita akan masuk dengan teknik apa, barulah sebenarnya kita perlu dan boleh fikirkan strategi pemasaran, penjenamaan dan jualan apakah yang kita perlu pakai. Dan kemudian terkebawah sekali adalah tools. Tools maksud saya adalah sistem, adalah social media apa yang kita nak pakai, terkebawah sekali. Tapi saya selalu jumpa inventor apabila dia cipta pasaran, dia terus sebut Facebook. Tanpa tahu model, tanpa tahu market adoption teknik, tanpa tahu jenis pasaran, dia terus sebut yang terkebawah sekali. So ini adalah pandangan yang sangat silap dan tidak tepat dan menyebabkan inovasi gagal. Keenam, saya ada sedikit masa lagi. Saya harap sahabat-sahabat dan juga sahabat-sahabat fan and followers di Mara FB dapat bertabah dan bersama saya untuk saya habiskan hanya lagi 3 perkara saja. Yang keenam adalah tentang produk yang kita hasilkan. Produk ni telah kita hasilkan, kita tengok market, kita dah jelas, kita tahu tentang produk. Produk inovasi yang dihasilkan selalunya akan berada pada 3 kategori. Produk inovasi yang dihasilkan ada 4 kategori, tetapi biasanya ada pada 3. 3 yang saya masukkan adalah, adakah produk ini, kalau nampak ada gambar love tu kan, adakah produk ini produk yang nice to have, adakah produk ini yang should have, ataupun produk yang kita bangunkan duduk dalam kategori must have. Kalau nice to have, saya bagi contoh yang mudah. Katalah saya ada Panadol hari ni, saya mencipta Panadol dan dinamakan, sebut Panadol tu bukan Panadol marah saya. Jadi saya ubah nama dia kepada Maradol, dengan marah. Jadi saya mencipta Maradol, ubat untuk sakit kepala. Salah satu inovasi yang saya buat, sekarang saya ada Panadol ciptaan Mara yang saya panggil Maradol. Dengan Maradol ni, saya nak cipta inovasi supaya saya boleh bersaing di pasaran mengikut market yang betul. Jadi inovasi saya pertama adalah saya masukkan inovasi seperti Actifast. Kalau Actifast boleh bagi 5 minit, saya boleh bagi 10 saat. Telan dan sihat. Tagline saya kan, sangat mudah. Jadi inovasi saya dah tentu dapat mengatasi Actifast. Tapi itu inovasi pertama dan telah ada. Saya nak tambahkan inovasi. Ini adalah inovasi original daripada saya. Jadi dengan adanya Maradol, saya nak tambahkan perisa dan haruman. Saya tambahkan perisa dan haruman berperisa oren mengikut tekak selera masing-masing. Ada orang yang tak boleh makan oren, dia akan ambil apple. Dan juga mengikut bauan masing-masing. Siapa nak bau sikit ke, nak bau kush ke, nak bau macam-macam bau minyak wangi. Jadi Panadol saya daripada produk yang berfungsi untuk mengatasi sakit kepala telah menjadi produk aksesoris seperti ubat wear dan juga eyewear. Dia menjadi wear di ujungnya. Tetapi kita kena pandang sudut pandang yang lebih jelas. Adakah apa yang saya bangunkan duduk dalam kategori should have, must have atau nice to have? Sebenarnya apa yang saya bangunkan ini flavor saja, dia duduk dalam kategori nice to have. Apabila duduk dalam kategori nice to have, maka pilihan untuk pelanggan yang pertama adalah utility, the must have, which is cepat. Pelanggan lebih nak cepat melegakan sakit kepala, berbeza dengan warna-warni ataupun harum-haruman yang saya bangunkan. Jadi kita perlu jelas, produk yang kita bangunkan, inovasi yang kita reka cipta dengan teknik dan tata kelola yang betul tadi, mempunyai sudut pandang perspektif pasaran, market yang jelas tentang user. Tentang user. Dan yang ketujuh adalah tentang kegagalan inventor apabila gagal melihat trend dan teknologi sebagai faktor yang mempengaruhi kegagalan produk inovasi. Kalau kita tengok produk-produk ICT sangat cepat obsolete, sangat cepat lapuk di pasaran. Masih ada inventor yang bangunkan produk teknologi mengambil masa 3 tahun. Ini adalah konsep yang sangat tidak relevan. Kenapa? Kerana mereka tidak faham tentang trend dan teknologi berubah. Jadi kita kena faham setiap inovasi, terutama yang berteraskan product manufacturing dan juga teknologi, adalah subjek kepada S-curve. S-curve ni maksud saya adalah subjek kepada product life cycle maturity. Contoh, seandainya hari ini saya ingin bangunkan inovasi tentang DVD ataupun CD yang boleh menghasilkan gambar lebih baik, DVD yang boleh menghasil berpusing dengan lebih baik, gambar lebih cantik, suara yang lebih jelas. Tetapi kalau kita tengok daripada S-curve, CD, DVD telah tamat. Trend dan teknologi pergi kepada cloud, bukan juga USB. USB juga sudah duduk dalam kategori inovasi di zaman Firaun. Tapi sebenarnya orang telah pergi ke awan, kita masih dengan gadget dan juga hardware. Jadi di sinilah yang menyebabkan kenapa inovasi gagal. Kerana kita membangunkan produk yang tidak selari dengan trend dan teknologi. Dan yang terakhir,
Dan yang terakhir adalah tentang consumer behavior, okay, yang selalu inventor pandang dengan. Saya nak kongsikan satu kes tadi daripada pengalaman saya sendiri, dan semoga sahabat saya yang mencipta produk ni tidak berkecil hati, dan saya tak sebutkan nama dan syarikatnya. Ada satu kes, sahabat saya ni memang inventor yang hebat. So dia cipta pada zaman awal, dia cipta satu produk untuk charge handphone, wireless charger, dipanggil inductive charging. Tetapi produk ni dah siap dan ready untuk dikomersialkan. Cuma ada limitation tentang teknologi. Wireless charger ni apabila dicipta, dia letak docking tu, tempat untuk charge, dalam tu ada coil, dan dia letak telefon. Okay, dia letak telefon. Dan telefon mesti line. Tak line tak boleh. Tetapi produk ni gagal diterima pasaran. Agak-agaknya kenapa? Jawapannya kerana consumer behavior. Hari ini kita lihat gelagat pengguna, tak ada pengguna kita yang terlalu mempunyai adab sopan yang terlalu tinggi dan beretika ketika menggunakan handphone. Kita rela charge handphone kita dengan kabel dan masih terus bercakap sehingga meletup. Okay? Daripada kita letak di docking station dan tinggalkan. Okay? Attitude pengguna-pengguna ataupun consumer behavior pada pengguna handphone, kita tak boleh jauh daripada telefon. Kita tak boleh lekang. Jadi disitulah kegagalannya wireless charging dicipta apabila kita menggunakan docking. Jadi kita kena faham tentang gelagat pengguna. Jadi dengan itu, kalau kita tengok sekarang ciptaan untuk wireless charging hari ini, kalau kita masuk ke bilik contohnya, handphone kita terus boleh di-charge tanpa perlu letak di mana-mana. Okay, inovasi ini telah pun ada dan diguna pakai. Jadi untuk itu sahabat-sahabat, ini adalah 8 tentang produk market yang saya nak kongsikan. Hasil daripada dapatan daripada 150 kajian selama 15 tahun, dan saya bawa ke satu skop yang lebih mudah dalam 8 aspek yang sangat jelas. Okay, dan saya harap sahabat-sahabat juga jelas. Jadi dengan itu, kerana masa yang diberikan kepada saya sehingga ke pukul 11 telah pun tamat, saya tidak ingin mengambil masa yang lama dan agak panjang. Sekiranya ada soalan yang nak diajukan pada saya, bolehlah hantar terus ke AB Mara dan saya akan jawab dalam masa yang terdekat, kurang dari 48 jam. Jadi dengan itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Fan and Flowers di AB Mara kerana bersama-sama saya dalam waktu dan sesi saya. Saya nak juga ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang berada di hadapan, yang bersama-sama saya daripada mula hingga akhir, juga kru dari segi teknikal yang membantu untuk menyediakan sesi ini dengan begitu baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.